Ustazah ambil contoh sahabat-sahabat sekalian. Seorang wanita yang telah maknanya seorang wanita yang disebut oleh seorang sahabat Nabi ketika itu sebagai wanita ahli syurga. Kenapa dia berani kata wanita tu ahli syurga? Sebab dia dengar Nabi cakap pada wanita tu. Seorang sahabat bercakap kepada sahabat yang lain. Cuba bayangkan gambaran dia. Dia kata, ala urika mra'atan min ahlil jannah. Dia cakap kat kawan dia, kamu nak tak aku tunjukkan pada kamu wanita ahli syurga? Tunjuk tu, tunjuk terus. Sahabat dia kata, bala. Mestilah nak. Siapa? Cuba kita bayang ya tuan-puan. Kalaulah ada seorang entah wali mana, entah apa kan, siapa yang Allah bagi kat dia kasyaf ke apa, tiba-tiba dia kata, wahai muslimat raup dalam masjid Sultan Abu Bakar ni, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita ahli syurga yang berada di sini. Masya Allah. Masa tu nak selfie dengan ustazah ke dengan ahli syurga tu? Tak ada apa lah ustazah dah. Ahli syurga. Tapi memang tak mungkin lah benda tu berlaku kat sini. Ini cuma gambaran. Jadi sahabat tadi bila ditanya, ala urika mra'atan min ahli jannah, kamu nak tak aku tunjukkan pada kamu wanita daripada ahli syurga? Bala, pasti nak. Lalu sahabat tadi berkata, hadhil mar'atu sauda atatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjuk kat mana? Tu perempuan kulit hitam tu. Ada seorang wanita kulit hitam. Sahabat kata, itulah dia. Itulah dia wanita kulit hitam tu. Dia tu telah datang bertemu dengan Nabi SAW. Faqalat, dan dia telah cakap pada Nabi SAW, inni asra', aku sakit ya Rasulullah. Sakit yang bagaimana? Sakit macam sawan. Ya? Wa inni atakasyaf, dan bila aku sakit tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang sakit sawan kan, dah tak dapat nak kontrol sangat diri sendiri, apa yang berlaku? Fa inni atakasyaf, tersingkap sikit sebanyak aurat aku. Mungkin ternampak betis, mungkin ternampak lengan, ya. Fad'uli, fad'ullaha li, maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah untuk aku. Masya Allah. Ngadu kat Nabi tentang sakit. Dan yang kedua, aurat aku tersingkaplah bila sakit ya Rasulullah. Di tengah-tengah masyarakat hari ni tuan-puan, tak sakit pun, bukannya sawan. Kan kata sawan marah pula. Tapi aurat didedahkan, betis dizahirkan, peha ditonjolkan. Berani nak kata sawan ke? Berani nak cakap? Sebab kita ingat ke hadis Nabi ni, yang ternampak ni sawan. Kita takkan berani nak kata ke dia sawan. Kita pun tak dianjurkan cakap macam tu. Ya, dakwah ni bil hikmah, dengan bijaksana. Jangan sampai menyakitkan hati orang. Tapi ini kita sendiri tanya diri kita, kalau aku dedah aurat aku ni sawan ke? Cakap kat diri sendiri, jangan cakap kat orang, cakap kat diri sendiri. Sebab wanita kulit hitam ni tuan-puan sekalian, jumpa Nabi SAW, cakap tentang penyakit dia, dan beliau berkata, atakasyaf, tersingkap aurat aku. Mari kita dengarkan jawapan daripada baginda Rasulullah SAW. Qala, Nabi SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiki. Dua pilihan Nabi SAW bagi.
In syi'ti sabarti, kalau kamu mahu, kamu sabarlah dengan penyakit ini. Walakil jannah, dan kamu akan dapat syurga. Jamin syurga. In syi'ti sabarti walakil jannah. Ustazah ambil apa yang Nabi sebut tu tuan-puan. Dia ada beberapa kan. Satu ayat Quran, satu yang hadis Nabi lah. Kita ni ada benda yang kita kena hafal untuk kekuatan diri kita. Mana ada orang tiap-tiap hari nak bagi nasihat kat kita? Kan, takkan hari-hari kita nak minta motivasi. Dia kena datang juga daripada dalaman diri sendiri. Sebab kata Benjamin Franklin tadi, punyalah susah nak datang daripada diri sendiri tu. Mungkin sahabat-sahabat pernah dengar ceramah-ceramah ustazah. Antara yang saya kata yang boleh jadi kekuatan bila kita sebut satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini ayat Quran ya. Cerita Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nescaya engkau akan dapati aku insya-Allah daripada golongan orang yang sabar. Banyak macam-macam cabaran kita akan hadapi dalam hidup. Cabaran nak didik anak, cabaran nak pertahankan iman, cabaran nak jaga masyarakat, ya, cabaran nak nak menjunjung Al-Quran, mendaulatkan Al-Quran, cabaran dalaman, cabaran luaran, banyak sangat. Tapi kita nak kata apa? Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lalui dengan sabar. Didik anak, lalui dengan sabar. Nak baiki orang-orang yang kita sayang, ada kelemahan mereka, lalui, hadapi dengan sabar. Kadang-kadang nak didik anak, nak kejut anak pagi-pagi pun tak sabar. Sakit hati, kenapa? Tiap-tiap hari kenapa tak suami kita buat pula? Setuju tak? Ada tak sakit hati tu? Biar anak dia tak semayang. Bapak dia tak kisah. Anak dia tu anak siapa? Anak kita. Sakit hati, geram, marah. Ya? Dapat-dapat anak dah besar-besar. Tapi tuan-puan, satajiduni insya'allah minas sabirin. Jadi orang yang sabar. Cakap kat diri apa dia, tak apalah, sampai mati mak akan kejut semua orang semayang. Sampai mati. Tuan-puan, menantu mak ayah ustazah, ialah orang tua-tua dah lah menantu. Bukan budak sekolah rendah, kan? Menantu dia ustaz belaka. Sekejap ya, saya ingat menantu dia. Semua ustaz. Yang sulung Profesor Madya, bekas pelajar Kolej Islam Kelang. Yang kedua, Akademi Islam Universiti Malaya, ustaz, guru besar. Yang ketiga, Hafizul Quran, 30 juzuk. Hafiz Quran 30 juzuk. Yang ketiga. Yang keempat, perempuan. Yang kelima, suami ustazah, ustaz juga. Yang keenam, ustaz juga, pensyarah USIM. Tapi nak bagi tahu, sentiasa diperingatkan solat subuh berjamaah di masjid. Tak kira Profesor Madya ke, Hafiz Quran ke, doktor ke, siapa ke, pagi esok subuh jamaah. Abah nak pilih di kalangan ni, siapa akan jadi imam subuh? Abah nak pilih di kalangan ni, siapa yang akan kuliah subuh selepas salat subuh? Kecup perut semua menantu. Kalau boleh nak tolak-tolak, ni lah. Tapi tak boleh, nanti abah akan pilih. Duduk depan, naik imam, pandang, kuliah subuh. Sampai tua tu ampun. Ustazah sampai tua, lupa nak beritahu umur ustazah berapa. Lebih kurang perempuan juga, dalam 35 atau 25. Ya Allah, umur dah 47. Balik bulan lepas kat rumah, sebab lambat keluar daripada bilik lepas subuh tu kan, lambat keluar. Jadi bila mak masuk dalam bilik tu, ustazah dengan anak dara 2 orang, mak terus bersyarah. Orang kalau lepas subuh tapi tak cergas, tak segar, rezeki payah nak masuk,
hidup lesu, Masya Allah, bingkas nak dara usah bangun, tak larat nak dengar ceramah wan dia. Sampai tua. Itu kita kena pegang, tuan-puan sekalian, dalam mendidik generasi sebagai cabaran yang besar yang kita hadapi. Jadi orang yang sabar. Buat. Baik, kembali kepada hadis tadi. Termasuk juga apa yang disebut oleh Nabi SAW ini, in syi'ti sabarti walakil jannah. Cakap kat diri sendiri dalam banyak urusan kehidupan yang kadang-kadang sangat mencabar, pandai-pandai cakap kat diri sendiri, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu nak, kamu sabar, Allah bagi kamu syurga. Dan ini yang Nabi sebut kepada wanita kulit hitam tadi. Kamu sakit, kamu kena sawan, kalau kamu nak, kamu sabarlah dengan penyakit ini dan kamu dijamin syurga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afik. Dan kalau kamu mahu, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan kamu daripada penyakit kamu. Tetapi Nabi tidak sebut walakil jannah. Maknanya apa? Yang kita boleh faham, sabar tu jamin syurga. Tapi kalau sembuh, belum tahu. Kalau sehat, tergantung. Tapi orang yang sabar, tuan-puan sekalian, dalam hidup, insya-Allah. Sama macam ayat surah Ali Imran yang kita baca tadi, Allah nak tahu siapa yang sabar.